الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Mazan untuk pimpinan baca doa tadi. Baiklah anak-anak, pada pagi ini kita akan meneruskan kelas kita. Alright, kita tengok. Baik. Ada satu petikan hadis yang saya nak baca. Baik, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran? Mereka pun berkata, dan siapa antara kami yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Daripada riwayat Al-Bukhari. Saya nak tanyalah dekat sini kan. Dalam hadis tersebut ada dinyatakan, ada disebut petikan ayat. Saya nak tanya, siapa tahu ayat apakah atau surah apakah yang disebut dalam hadis tersebut? Boleh buka mic, boleh jawab soalan. Ada petikan ayat yang disebut, apakah nama surah bagi petikan ayat tersebut? Siapa boleh jawab? Surah Al-Ikhlas. Siapa jawab tu? Raudah siapa jawab? Buka mic, sebut nama kelas. Senang cikgu nampak. Siapa yang? Siapa tu? Sebab cikgu share slide, cikgu tak nampak muka. Siapa sayang? Nasrin Nasrin. Surah apa Nasrin? Surah Al-Ikhlas. Surah? Al-Ikhlas. Ayat petikan mana yang digunakan? Cuba sebut sikit. Petikan ayat tersebut. Yang mana? Kat mana yang kata ada surah Al-Ikhlas tu? Petikan ayat dia. Cuba sebut sikit. Cuba baca sikit petikan ayat dia. Rasulullah bersabda, Qul huwallahu ahad. Bagus. Tahniah Nasrin. Nanti nak sekolah untuk hadiah tahniah Nasrin. Betul. Merupakan surah Al-Ikhlas. Jadi pada hari ini kita akan melihat tadabbur surah Al-Ikhlas. Kita nak mempelajari, kita nak mengenali, kita nak mendalami intipati yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Alright. Baik. Sebelum kita nak mulakan pelajaran kita nak tengok apa kita nak capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, cikgu harap kamu dapat membaca surah Al-Ikhlas dengan betul. Yang kedua, menerangkan pengertian surah Al-Ikhlas dengan betul. Yang ketiga, menyebut tuntutan yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Yang akhir sekali, menyatakan kepentingan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi insyaAllah kita akan cuba capai 4 objektif. Seterusnya. Kita jom baca bersama-sama. Boleh tak kalau saya nak minta bantuan Ustaz Mazan untuk baca surah Al-Ikhlas ni bersama-sama dengan anak-anak? Boleh tak Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya serahkan pada Ustaz Mazan. Kita baca bersama-sama dengan pimpinan, dengan bimbingan daripada Ustaz Mazan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut. Semua boleh buka mic, ikut sama-sama dengan Ustaz Mazan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, rasanya semua tahu kot surah ni. Ada tak lagi yang belum hafal surah ni? Rasanya semua dah hafal kan surah ni? Surah antara surah yang paling senang kita nak hafal. Okey. Baik, kita akan tengok apa yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Terima kasih Ustaz Mazan. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, nampak tak muka Ustazah? Tak nampak Nampak. Tak nampak. Okey, sekejap saya tukar setting kamera. Nampak tak muka Ustazah? Okey. Nampak slide Baik, kita tengok apakah dia maksud surah Al-Ikhlas. Okey. So tengok maksud ni kita akan tengok dua perkara. Yang pertama maksud bagi setiap Syendah, suara tak kuat. Suara tak kuat? Dengar tak? Yang lain boleh dengar tak Ustazah? Tak dengar. Tak boleh dengar, tak boleh dengar. Buka mic ni. Okey, boleh dengar saya tak? Boleh tapi dengung. Bergemes sekejap. Boleh cikgu? Okey, dengar lagi tak? Okey, Cun. Okey, dah tak dengar Tak. Okey, cantik. Kamera nampak tak? Nampak je mukanya. Nampak Okey. Nampak slide je. Nampak slide je, muka cikgu tak nampak. Muka cikgu dekat tu bawah tu cikgu yang cikgu nampak. Okey, tak apa memang kita nak nampak slide je. Okey. Baik, kita akan tengok dua perkara tadi, maksud bagi setiap ayat dan juga kita nak tengok intisari atau intipati yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Okey, Ustazah Syida, Ustaz Mazan kalau ada nak sambung ke, nak tambah ke boleh. Okey. Segan-segan. Okey. Baru tengok slide. Okey. Boleh. Baik, kita Okey. kita akan lihat dulu maksud atau pengertian bagi setiap ayat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, kalau siapa yang ada buku boleh juga rujuk dalam buku teks. Cuma muka surat tu Muka surat. Itulah. Muka surat 27. 27 betul. Muka surat 27 Boleh rujuk juga dalam muka surat 27. Okey, kita lihat satu demi satu pengertian ayat. Okey, qul huwallahu ahad. Katakanlah yakni wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Okey. Allahus samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Okey, saya nak tanya sebab rasanya surah ni agak senang. Ada tak yang hafal
surah dan juga maksud dia. So kalau ada tu bolehlah raise hand ke, buka mic ke. Siapa yang hafal siap makna lagi? Itulah sebab rasa ni antara yang surah paling senang nak hafal dan maknanya pun paling senang. Ada tak yang hafal? Saya hafal tapi maksud dia tak. Maksudnya belum hafal lagi. Okey, bagus Nasrin. Yang lain ada tak yang hafal surah dan juga maksud? Ada? Belum lagi? Belum lagi? Lepas ni boleh hafal. Okey. Baik. Okay, kita tengok satu persatu. Okey. Qul huwallahu ahad. Katakanlah yakni wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Okey, kita akan tengok apa maksud di sebalik pengertian-pengertian ini. Okey. Kita lihat dulu pengenalan tentang surah Al-Ikhlas. Okey. Surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat tengok tadi pengertian ayat yang pertama tadi, katakanlah yakni wahai Muhammad, sebenarnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Di situ menjelaskan bahawa menegaskan tentang tauhid kepada Allah. Okay, yang kedua, Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Okay, yang ketiga, sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang sama dan menandinginya. Okay, seterusnya, surah ini merupakan surah ke-112 di dalam Al-Quran. Hampir kira surah yang terakhir. Okay, mengandungi 4 ayat dan merupakan surah Makiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah. Okay. Ustazah Syida atau Ustaz Mazhar ada nak tambah? Nanti saya yang slide seterusnya lah, boleh? Okay, boleh. Alright, okay. Anak-anak faham tentang pengenalan surah Al-Ikhlas ni? Ada soalan, kenapa dalam surah Al-Ikhlas ni langsung disebutkan perkataan ikhlas? Okay. Sedangkan surah Al-Ikhlas ni adalah menegaskan tentang kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Maksudnya yang ni faham tak ada masalah? Kalau tak ada boleh tanya. Okey, Ustazah, saya nak buat penambahan sedikit tentang surah ini. Surah ini adalah lanjutan daripada pihak-pihak kaum kafir musyrik yang ketika itu dia bertanya kepada tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik ni dia adalah daripada ada anak penak. Contohnya orang Yahudi dia menyembah Uzair, anak Allah katanya. Kaum Nasrani dia menyembah Al-Masih iaitu Nabi Isa. Dia menganggap Nabi Isa ni dia anak Allah. Dan juga kaum Majusi dia menyembah matahari dan kaum musyrik dia menyembah berhala. Jadi bila dia pertanyaan tu diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini yang mengatakan bahawa surah ini menyatakan Allah Ta'ala tu satu dan dia tempat untuk kita memohon segala pertolongan. Dan pada ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, dia tidak diperanakkan, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi surah ini nak menegaskan bahawa Allah Ta'ala itu Qul huwallahu ahad. Dia adalah satu, tidak yang lain daripada yang lain. Itu penambahan saya, insyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, jelas anak-anak? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey, sangat-sangat jelas Okey. Baik, okey, seterusnya. Okey, tuntutan dalam surah Al-Ikhlas. Boleh ke kalau Ustazah Syida nak sambung yang ni? Okey, boleh. Tuntutan dalam surah Al-Ikhlas Okey, baik, saya serahkan pada Ustazah Syida. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat pagi ni? Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rindu dah ni. Okey, baik. Cuba tengok buku teks ataupun tengok slide tu pun boleh. Suara Ustazah jelas tak?
Okey, baik. Okey, sangat jelas. Okey, tadi Ustazah Syida dah terangkan, Ustaz Mazan pun dah bacakan ada 4 ayat dan penerangan daripada Ustazah Syida dan juga tambahan daripada Ustaz Mazan. Jadi cuba kita lihat pula maknanya yang tadi secara ringkas. Okey, jadi hari yang kali ini kita tengok kandungan surah dia dan juga tuntutan. Apa yang kita perlu tahu dalam surah Al-Ikhlas ni. Okey, baik. Cuba kita tengok satu dahulu iaitu ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Kandungan surah Al-Ikhlas. Tengok kat situ Islam agama tauhid. Okey. Okey, tadi Ustaz pun dah nyatakan Allah itu satu. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita kena yakin. Tengok dalam tuntutan tu. Kita kena yakin bahawa Allah itu Maha Esa. Satu. Tak ada yang lain. Tak boleh menyembah yang lain. Kena yakin bahawa Allah itu satu. Okay, kemudian apa lagi? Sentiasa ikhlas dalam ibadah. Membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Okay, kalimah la ilaha illallah ni merupakan satu kalimah yang keramat jugalah. Bukan keramat apalah maksudnya. Kalau kita lepas solat, lepas solat, cuba amalkan. Lepas solat, jangan cabut lari terus. Lepas solat, sedikit zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan yang terakhir, cuba tambahkan zikir la ilaha illallah. Cuba amalkan. Kalau sebab la ilaha illallah ni tiada Tuhan selain Allah. Jadi hari-hari bila kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, insya-Allah kita akan yakin bahawa Allah itu ada bersama kita dan Allah itu ada walaupun kita tidak nampak dan hanya Allah sahaja yang kita perlu percaya. Jadi ayat surah Qul huwallahu ahad menyatakan meminta kita supaya kita yakin kepada Allah bahawa Allah itu satu. Kemudian sentiasa ikhlas dalam melakukan ibadah dan juga memperbanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Okey, boleh Yang kedua, Allahus Samad. Tadi kan kepada Allah sahaja kita perlu memohon pertolongan. Okey, dalam musim PKP ni, musim pandemik ni dah dekat dah setahun lebih kan. Daripada tahun lepas kita belajar pun melalui online. Tahun ni pun sama juga bersemuka sekejap aja, ujian demi ujian Allah berikan. Ada tak doa kepada Allah ni? Kita kena memohon pertolongan hanya kepada Allah. Sebab Allah itu tempat kita meminta pertolongan. Sesuai sangat dalam masa pandemik ni. Bukan masa kita ditimpa musibah aja sebenarnya kita kena meminta pertolongan. Tetapi setiap waktu. Ya, kadang-kadang kita sebagai manusia ni memang diuji. Kemudian ada kemewahan sikit, kesenangan, kegembiraan kita kadang-kadang terlupa. Tetapi bila kita yakin, bila kita ada iman, InsyaAllah kita akan percaya dan juga perlu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dia orang yang beriman insya-Allah dia akan meminta pertolongan kepada Allah. Okay, kalau nak minta pertolongan daripada orang lain itu biasa. Kalau kita ada masalah, kita share dengan mak ayah kita. Kena share sebab kita ni manusia biasa, kita ada kelemahan. Tetapi untuk memohon bantu, permudahkan urusan, permudahkan jalan, kita kena mohon kepada Allah. Yang lain-lain tu sebagai sokongan lah. Kalau kita sakit, kita jumpa siapa? Jumpa doktor kan? Jumpa doktor. Mak sakit gigi ni. Siapa yang boleh buat? Doktor gigi. Mak sakit perut. Sakit mata, doktor mata. Tapi sambil tu berdoa kepada Allah. Ya Allah, baikkanlah aku ni demam dah 5 hari. Tak bangun-bangun. Contoh.
Minta doa kepada Allah tapi jumpanya kepada doktor. Itu. Jangan kita yakin, oh doktor ni lah boleh selamatkan nyawa saya tak nak mati. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Doktor ni sebagai apa namanya tu? Sebagai apa Ustazah Syida? Doktor ni sebagai pembantu je. Perantaraan pula. Perantaraan. Dia membantu. Tapi kuasa dan pertolongan yang utama daripada Allah. Okey? Anak-anak kena faham tu. Jangan yakin ubat ni memang mujarab sampai memang saya ni lah. Sampai terpesong akidahnya. Tak boleh. Kita kena yakin daripada Allah. Okey? Semua itu daripada Allah. Okey. Tengok yang kedua, poin kedua. Menghindari diri daripada perasaan putus asa. Ya, betul. Sebab kadang-kadang bila kita ada musibah, kita ada kesusahan, susah hati ni. Nak cerita dengan siapa? Kadang-kadang kalau dengan orang kita boleh juga cerita. Tapi kadang-kadang bila cerita dengan orang cerita lain pula. Tu yang kita takutkan. Tapi bila kita cerita dengan Allah ni, ni yang special. Bila kita cerita dengan Allah, lebih tenang. Kalau nak cuba solat hajat, solat istikharah ke kalau kita gundah gulana kan. Sujud masa sujud terakhir tu doa yakin betul-betul awak dengar, awak macam bercerita dengan Allah. InsyaAllah. Waktu tu Allah akan bantu kita insya-Allah. Kalau kita yakin, insya-Allah. Okey, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Betul. Okey, macam pandemik ni pun alah kita tak boleh raya lah, tak boleh nak pakai baju raya, tak boleh nak jalan. Tak nak lah pandemik ni, COVID ni, saya tak dapat duit raya. Tak boleh macam tu. Itu semua ujian daripada Allah. Mesti ada sebab. Mesti ada hikmah dia. Bersangka baik. Kenapa kita diuji? Kita kena bersangka baik dengan Allah. Dan sebenarnya Allah tu dia rindu. Dia rindu dengan awak. Dia rindu dengan kita semua. Dia nak dengar kita sebut nama dia. La ilaha illallah. Awak dah lupa asyik main game, tak solat. Bila awak susah, kan? Bila awak sakit, aduh sakit. Ya Allah tolong saya. Barulah awak nak panggil nama Allah kan. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi ujian tu, Allah bagi rasa sakit ke apa ke kan, untuk kita yang diuji yang kecil-kecil ni. Sebab Allah ni rindu kat kita. Sebab awak ni dah lama tak dengar tak sebut nama Allah, jadi Allah bagi ujian supaya kita ingat. Tapi sebagai orang Islam, janganlah kita bila waktu kita sedih je kita ingat Allah. Setiap masa. Kalau kita dapat kegembiraan, berita kegembiraan, alhamdulillah. Tu dah ingat Allah. Jadi mohon lagi dapat rezeki, mohon lagi ya Allah kurniakanlah rezeki kepada ibu ayahku. Mohon lagi. Sebab semuanya datang daripada Allah. Kerana Allahus Samad. Allah itulah tempat kita meminta pertolongan. Okey, jelas ni anak-anak? Okey. Yang ketiga. Lam yalid walam yulad. Kena yakin Allah tidak mempunyai anak dan juga Allah tidak beranak dan tidak mempunyai pasangan. Ya, Allah Esa. Allah tidak mempunyai anak. Okey, kalau dalam cerita surah Siti Maryam, Maryam tu kan, Maryam tiba-tiba dia seorang wanita, tiba-tiba dia mengandung kan Nabi Isa, ibu kepada Nabi Isa. Jadi orang-orang yang kafir ni ingat Isa ini adalah anak Tuhan. Anak Tuhan. Jadi mereka menganggap Isa itu anak Tuhan. Okey, kalau kita ni sebagai orang Islam, kita tidak boleh mengatakan bahawa Allah itu ada Allah itu berkahwin, Allah itu mempunyai anak. Tak boleh. Sebab Allah itu hanya dia tidak mempunyai anak, tidak mempunyai pasangan dan dia tidak tidak diperanakkan. Kerana Allah itu kan ada wujud kidam bako. Allah itu wujud sedia ada. Dan dia kekal. Okey. Jadi kat sini kita tengok dalam tuntutan tu, merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya.
Yang kedua, yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Betul? Tengok, hebatnya Allah ni semuanya Allah lah. Hebatnya Allah. Allah kita pun tak nampak Allah kan. Mana-mandai kata apa ni Allah ada anak, itu tak boleh. Nanti lari daripada akidah. Mempelajari ilmu akidah bagi menetapkan iman. Ya betul. Inilah dinamakan akidah. Akidah ni untuk menetapkan iman kita. Kita kena yakin bahawa Allah itu paling lengkap. Kalau kamu memahami sifat wajib Allah tu, insya-Allah kamu akan, bila kamu beriman dengan sifat wajib Allah dan kamu merujuk kepada Al-Quran, insya-Allah kamu akan yakin kepada Allah. Kita boleh belajar tentang akidah ni. Tetapi jangan terlalu memikir sangat. Kita tahap kelemahan kita ni, kita tak boleh terlalu fikir sangat, macam mana Allah ni, macam mana rupa bentuk Allah ni. Sampai awak terlalu memikir, sampai boleh mengganggu iman dan juga kita punya tahap pemikiran tu nanti akan jadi rosak. Tu cikgu tak nak. Kalau kita terlalu memikir, macam mana macam mana saya nak jumpa tak boleh. Yang penting kita kena ingat, kita kena tahu, kita kena yakin bahawa Allah itu dan Allah tu mempunyai sifat-sifat yang 20 sifat tu lah. Okey? Jangan terlalu memikirkan macam mana bentuknya, apa benda semua. Takut nanti kita tersalah. Dan nak cerita ni tentang ajaran sesat pun kena ingat-ingat. Okey? Nampak yang ajaran lain mudah, awak pun ikut. Jadi nak mengelak daripada kita terikut-ikut, terjebak daripada akidah yang boleh memesongkan akidah. Jadi kamu kena rajin solat, cuba mengaji dan belajar apa itu tauhid, apa itu tentang akidah. Okey, baik. Seterusnya ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat ni, dalam 20 sifat Allah tu pun ada kan? Ada. Okey. Jadi, intipati dalam kandungan ni, apa tuntutan kita? Meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Ya, betul. Semua ni datang daripada Allah dan Allah memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Okey, kalau manusia mempunyai sifat kekurangan. Okey, bersyukur atas nikmat kurniaan Allah dan menyesapi kelemahan diri. Mamak Redha, okey boleh. Okey baik. Jadi kita sebagai umat Islam dan untuk macam mana anak-anak sekarang, anak-anak murid kena percaya, kena tahu, kamu dah hafal kan surah ni, ayat ni ada 4 sahaja. Cuba kamu lepas ni ingat, bila kamu baca Qul huwallahu ahad, Allah itu Allahus samad, hanya Allah saja tempat kita bergantung, minta pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tu tak beranak dan tak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tak sama dengan sekalian makhluk yang ada di dunia ini. Jadi boleh hafal dah cikgu rasa. Dan bila kamu hafal, kamu faham, insya-Allah step by step kamu akan yakin bahawa Allah itu dan tidak sama, tak serupa dengan yang lain. Dan ingatlah, hanya Allah sahaja tempat kita meminta pertolongan. Okey, boleh jelas tak Ustazah ceritakan ni? Jelas. Kalau tak faham boleh tanya. Jelas. Soalan boleh tanya. Ada ustaz, ada ustazah ni. Ada siapa-siapa nak tanya? Contoh, apa-apalah. Cikgu, Ah, kalau sakit dosa kita terangkat kan? insya-Allah. Okey, sakit tu penghapus dosa sebenarnya. Cumanya dosa yang kecil-kecil lah, dosa yang besar-besar. Kan Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betul tak?
Tadi Ustazah dah cakap, kalau kita diuji, diberi kesakitan, diberi kesusahan, semua tu sebenarnya untuk memberi ujian kepada kita. Kalau kita sabar, kalau kita mohon pertolongan kepada Allah, insya-Allah. Lepas tu awak mohon doa. Ya Allah, ringankanlah sakitku ini. Ya Allah, angkatlah sakitku ini. Tak nak sakit lagi ya Allah. Aku akan ni. Awak berjanji pula menjadi anak yang baik apa semua. InsyaAllah. Allah tu maha mendengar, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. InsyaAllah boleh. Tapi kenalah buat apa yang Allah suruh. Jangan dah sihat nanti dah tak nak solat lagi. Main game je kan. Tu dah lain pula. Ataupun dah buat dosa pula. Tu dah lain. Jadi setiap ujian tu sebenarnya Allah sayang kita. Dan kita kena mohon doa lah. Dan mudah-mudahan sakit ke apa tu Allah angkat. Dan dia apa? Tadi tu penghapus dosa. Dosa-dosa kecil insya-Allah. Bila awak berwuduk tu pun, bila awak berwuduk nak menunaikan solat, hapus dosa-dosa yang kecil. Membersihkan, menyucikan. Jadi kenalah solat selalu. Okay, ada soalan lain nak tanya? Okay, kalau ada boleh tanya. Alhamdulillah, jelas sangat dengan Ustazah Syida tadi. Okay, cepat kita buka pada soalan. Kalau ada soalan boleh tanya. Gus Nasrin tanya atas soalan tadi. Okay, cepat Ustazah buka ni. Ada tak yang nak tanya soalan? Kata dengan soalan kelas. Contoh nak bagi tanya apa benda nak dibuat ke. Tanyalah. Tanya, cuba kembangkan minda pada pagi ini. Syami ada soalan tak Syami? Ada. Okay, cuba tanya Syami. Betul ke kalau kita tanya Allah tu macam mana dia boleh ada, macam mana rupa tu, nanti kita boleh sesat? Oh. Kalau tanya-tanya tu tak ada masuk cikgu macam ni. Kamu memikir terlalu jauh sangat. Contohnya kamu sampai mengganggu fikiran kamu, mengganggu awak punya aktiviti harian dan akidah kamu. Bila lari daripada akidah tu, kamu sampai fikir, oh macam gini. Kamu fikir, kemudian kamu yakin pula Allah begitu, itu boleh mengganggu terpesongnya akidah kita lah. Yang sesat tadi cikgu cakap, kena hati-hati dengan ajaran-ajaran lain. Nampak mudah, nak solat senangnya dia solat. Dia Islam tapi dia solat, dia niat je. Dia tak buat pun perlakuan. Awak pun ikut. Itu yang cikgu cakap tu. Tadi nak cerita pasal ajaran sesat tu. Awak pun ikut. Jadi awak salah. Dah salah ikut ajaran tu. Padahal kita kena niat solat. Bila solat kena melakukan rukun-rukun solat kan. Awak ambil yang mudah, awak pun ikut. Itu salah lah. Jadi untuk yang tadi soalan Syami tadi, kita kena yakin bahawa Allah itu seperti sifat-sifatnya dalam sifat 20 sifat tu. Jangan kita terlalu bertanya macam mana Allah dengar. Kalau kita manusia dengar dengan telinga. Tapi kita terlalu nak tahu ni. Kita sebenarnya kita kena yakin dengan 20 sifat Allah tu. InsyaAllah. Sekejap anak saya dah bising tu. Ustazah sambung Okey. Ustaz Mazhar ada nak tambah tak pada jawapan Syami tadi? Okey, Syami, tahniah atas pertanyaan tu. Ini macam penuntut universiti pertanyaan ni. Dia boleh universiti. Bagus, tanya ke depan, Evan. Okey, Syami, kalau Ustaz nak tambah, kita ni Allah Subhanahu Wa Taala, sifat dia, segala kejadian dia adalah kesempurnaan. Tidak sama macam makhluknya. Kita manusia ni makhluk. Bumi makhluk. Apa lagi? Syaitan makhluk. Jin makhluk. Malaikat pun makhluk Allah. Semua tu semuanya akan binasa. Yang kita percaya pada ayat yang ketiga yang Ustazah tadi terangkan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak mempunyai anak dan tidak
pasangannya. Maksudnya Allah Ta'ala mana tadi Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala makhluknya. Maksudnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Minta maaf. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluknya. Jadi Syamim tidak boleh menyamakan pendengaran, mata sama macam makhluk. Apa yang Syamim melihat di dalam dunia ni itu semua makhluk. Yang tidak boleh disamakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, Islam agama tauhid. Maksudnya Allah dalam ayat ni dia nak menerangkan tentang akidah. Akidah Allah Taala ni hanya kesempurnaan Allah Taala yang Maha mengetahui. Tidak ada siapa yang tahu kecuali dengan izinnya. Yang Allah Taala beritahu dengan keizinannya barulah dia mengetahui. Itu pun dengan izin Allah. Tapi kalau macam Syamim, hanya kita mengetahui keadaan Allah ni, sifat-sifatnya, kejadiannya, kita percaya akidah Allah Ta'ala tu bahawa laisa kamislihi syai'un. Allah Ta'ala tidak menyerupai atau sama dengan sesuatu. Sesuatu ni maksudnya macam makhluk, macam yang kita nampak. Boleh Syamim? Maksudnya kita tidak boleh menyamakan Allah sama ada tangannya, tubuh badannya, tidak boleh. Kita percaya dengan sifat-sifat Allah yang diterangkan oleh Ustazah tadi. 20 sifat Allah yang wajib, yang kita wajib ketahui, dan 20 sifat yang mustahil kita ketahui. Contohnya Allah Ta'ala tu buta, tu mustahil lah. Allah Ta'ala tu lemah, tu maksudnya mustahil bagi Allah yang maha berkuasa. Okey Syamim? Harap fahamlah. Terima kasih. Okey, alhamdulillah jelas tak Syamim? Jelas. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Yang lain saya harap pun jelas dengan penerangan Ustaz Syida dengan Ustaz Mazan tadi. Okey, ada lagi tak soalan tanya tentang soalan kelas ni? Sebelum kita beralih kepada subtopik seterusnya. Ada lagi tak soalan tanya? Ada tak? Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Okey. Tadi kita dah lihat apa tuntutan di sebalik atau dalam ayat surah Al-Ikhlas. Jadi, kali ni kita akan lihat pula kepentingan membaca atau mengamalkan surah Al-Ikhlas. Okay, Ustaz Mazan, boleh saya minta tolong Ustaz sambung untuk topik ni, kepentingan baca surah Al-Ikhlas. Boleh Ustaz? Okey, insyaAllah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama, kepentingan suratul Ikhlas menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Sedia maklum tadi yang Ustaz terangkan tadi, kita bila baca surah ini, kita bertambah yakin tentang akidah. Akidah ni maksudnya ikatan tentang iman kita. Jadi iman kita bertambah kukuh dengan kita bertadabbur dengan surah Ikhlas ini. Murid-murid. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Anak-anak yang dikasihi dari rahmati Allah Ta'ala, syirik ni adalah perbuatan berdosa besar. Iaitu syirik ni menyekutukan Allah. Sama macam kaum-kaum yang Ustaz tadi terangkan, kaum Yahudi. Contohnya menyembah Uzair, anak Tuhan, dia katakan. Kaum Majusi, dia menyembah matahari. Kalau kita nampak kaum-kaum kafir sekarang, dia menyembah berhala. Patung. Ataupun patung dan sebagainya. Ustaz. Ya. Okey, ada pertanyaan.
Syirik ni Allah ampunkan ke dosa dia? Okey. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa orang yang melakukan syirik kecuali dia bertaubat dengan taubat nasuha. Kalau dia tidak bertaubat, Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosanya. Dia tidak sama macam orang yang melakukan perbuatan dosa kecil. Syirik ni adalah salah satu daripada perbuatan dosa besar. Jadi syirik ni pula dia terbagi pada dua. Satu syirik khafi, satu syirik jali. Syirik yang jelas, nyata, dia menyembah berhala. Itu syirik yang jelas. Dia memang dia menyekutukan Allah. Walaupun dia percaya bahawa Allah Ta'ala tu ada. Tapi dia menyembah, dia minta pertolongan selain daripada Allah. Yang kedua, yang halus pula, dia ingat dalam hati. Contohnya, dia macam ragu-ragu tentang kekuasaan Allah. Iya ke Allah Ta'ala tu ada? Itu kena berhati-hati ya anak-anak. Bila bercakap, contohnya kita kata kita berjumpa dengan doktor, yang Ustazah cakap tadi, doktor itulah yang menyembuhkan kita. Bahawa itu bukan sebenarnya yang menyembuhkan siapa? Allah. Perantaraan aja. Jadi kita kena berhati-hati bila kita nak bercakap sesuatu perkara. Kena berhati-hati. Jadi perbuatan syirik ni boleh diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Taubat nasuha syarat-syaratnya dia menyesali betul-betul tentang kekuasaan perbuatan yang mereka lakukan. Yang kedua, dia tidak akan melakukan lagi dia tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut. Dan dia salah satu daripadanya kena sunat taubat. Kena solat taubat, beristighfar, dan dia tidak akan melakukan lagi. InsyaAllah. Sebab itulah kita selepas solat tadi yang Ustazah kata kena tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan ditambah lagi, cukupkan tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Itulah kelebihan kita berzikir dan bertasbih selepas solat. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Wa qala rabbudu'uni astajib lakum. Berdoalah dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan memperkenankan doa kita. Mohon pada Allah Ta'ala ya anak-anak, terutama anak-anak yang sedang belajar ni memang banyak cabarannya. Maka kena berdoa sentiasa. Jangan malas berdoa. Doalah untuk masa hadapan daripada sekarang. Yang keempatnya, 1 kali bacaan suratul Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca 1 kali 1/3. Kalau 2 kali 2/3. Kalau 3 kali kita dah khatam Al-Quran. Ayat ni cuma 4 ayat je, tapi kita seolah-olah pahalanya membaca 1 khatam Al-Quran, 30 juzuk. Bayangkan, jangan kita lepaskan peluang. InsyaAllah kita ada masa bacalah, terutama nak tidur. Nak tidur memang disuruh kita untuk membaca suratul Ikhlas ni. Yang kelima, ganjaran surga kepada yang mengamalkan suratul Ikhlas. Sebab suratul Ikhlas ni adalah akidah surah Tauhid. Siapa yang membaca, kata Ustazah tadi, la ilaha illallah, di akhir kalimahnya, nescaya dia akan masuk
surga. Kalimah la ilaha illallah. Betul lah kata Ustazah tadi kita banyakkan berzikir. Mulut kita basahkan dengan kalimah zikir supaya insya-Allah di akhir kalimah nanti kita dah nak meninggal dunia di saat sakaratul maut, kita boleh mengucap la ilaha illallah, insya-Allah kita akan dijamin masuk surga. Yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah Taala. Tadi Ustaz dah cakap tadi, iaitu segala perbuatan kita akan diampunkan oleh Allah Taala kecuali dengan bertaubat. Ini adalah dosa besar. Contoh dosa besar, Ustaz nak terangkan lagi, syirik. Lagi apa? Dosa-dosa besar. Boleh sebutkan tak? Lagi. Apa lagi contoh? Sebut. Contoh dosa besar selain daripada syirik. Apa dia? Menderhaka pada ibu bapa. Tidak melakukan perintah Allah. Contohnya solat, puasa. Di bulan Ramadan yang lepas, dia sengaja dia tidak berpuasa pun berdosa besar. Dan perbuatan yang disuruh Allah Ta'ala suruh supaya ditinggalkan. Contohnya dia minum arak, berjudi, membunuh dengan sengaja, memfitnah, menuduh dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang berdosa besar, tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala kecuali bertaubat. Nana. Dan yang akhir sekali, membentuk kepribadian Muslim. Surah ini dia akan membentuk kita. Bila iman kita kukuh, nescaya dia akan melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan sempurna. Dia tahu kalau dia solat dengan betul-betul. Sebab dia takut dengan Allah. Allah Ta'ala, kita tak nampak Allah. Tapi Allah nampak kita. Al-Basar. Allah Ta'ala maha melihat. Dia tidak akan bercakap yang bukan-bukan. Menuduh orang ke fitnah orang. Sebab apa? Dia tahu Allah Ta'ala maha mendengar dan sebagainya. Jadi oleh itu kepribadian Muslim dia sangat sempurna. Kita contohi sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak. Okey. Jadi setakat ni dahulu 7 perkara penting daripada kita bertadabbur ataupun tafsiran daripada suratul Ikhlas. Okey, Ustaz serahkan balik kepada Cikgu Sida insya-Allah. Alhamdulillah. Terima Allah. Okay, terima kasih Ustaz atas penerangan yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat kata detail Ustaz. Okey, Ustazah buka sebelum kita akhiri kelas, ada tak soalan nak tanya? Kalau ada boleh buka, boleh tanya. Kita ada Ustaz Mazal. Ustazah Syida lagi tak Ustazah Syida? Tak ada Ada. Sambil. Okey. Baik, ada tak Ustazah buka soalan kalau ada nak tanya? Semua faham ni dengan jelas? Macam ni? Okey, cuba buka mic sikit bagi respon sikit. Okey, semua faham? Faham. Ni faham. Faham. Okey. Sekejap lagi kita akan buat soalan latihan. Ustazah akan, Ustaz dan Ustazah akan post. Ya saya? Sunat taubat yang Ustaz cakap tadi nak buat lepas solat ke sebelum solat? Okey, Ustazah bagi Ustaz Mazan jawab. Okey, sila Ustaz Mazan. Okey, terima kasih yang bertanya tadi. Solat taubat ni boleh dilakukan pada bila-bila masa. Tapi seelok-eloknya kita solat fardu dululah. Contohnya fardu solat maghrib
Kita ada masa lapang lagi kan. Antara waktu maghrib dan waktu isyak kita boleh tunaikan solat sunat taubat. Untuk perhatian pada anak-anak didik semua, solat taubat ni memang disuruh kita anjurkan tiap-tiap hari kita lakukan. Dalam satu hari ni sekurang-kurang 2 rakaat kita sunat taubat. Kafiatnya cara dia solat taubat ni macam solat sunat biasa cuma kita niatkan usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Kita baca doa iftitah pada rakaat pertama, doa iftitah, rakaat kedua pada doa iftitah kita baca suratul Fatihah. Lepas baca suratul Fatihah, kita baca apa-apa surah. Tapi yang biasanya suratul Kafirun. Surah Kafirun Dan pada rakaat yang kedua, kita selepas baca suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, kita baca suratul Ikhlas ni. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai habis sekali. Itu je. Lepas tu macam biasalah. Kita sampai beri salam. Okey, lepas tu beristighfar sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim sebanyak 10 kali. Itu insya-Allah kita buat. Jadikan rutin solat taubat ni macam solat hajat, macam solat rawatib yang lain. Kita mohon pada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan segala dosa kita yang telah kita lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Wallahu a'lam. Okey, jelas Syamil? Jelas. Okey, yang lain ada soalan nak tanya? Okey, mungkin tambah sikitlah berkenaan solat sunat taubat tu. Kalau kita dapat buat setiap hari, terutama orang kata waktu yang paling afdal iaitu pada qiyamul lail, 1/3 malam. Pada ketika itu hanya kita ni, kita berdua, kita dating dengan Allah kan. Jadi itu adalah masa paling baik untuk kita menginsafi segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang kita telah buat. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, okey, Ustazah Syida ada nak tambah atau nak sambung? Ustazah Syida ada? Okey. Kenapa? Ada nak sambung tak? Kita dah nak habis kelas ni. Ada apa-apa yang nak disampaikan ke pada anak-anak? Okey anak-anak, sikit saja. Dapat love lah, ada love Mana dapat love tu Ada. Klik kat mana tu? Okey, baik. Tahniah kepada semua kerana berjaya mengikuti pembelajaran kelas online. Okey, yang tak dapat berkesempatan tak apa, pesan kepada anak-anak kawan-kawan yang lain. Ikuti pembelajaran melalui Telegram tu pun boleh. Tapi pesanan cikgu, okey, jangan lupa solat dan amalkanlah apa yang kami sampaikan tadi. Semoga anak-anak semua menjadi anak yang soleh-solehah. Dan satu lagi, okey. Untuk cuti PDPR ni, okey, sepanjang cuti sambung nanti cuti sekolah dekat sebulan juga. Jadi ngaji tetap terus ngaji kerana nanti ustazah dengan ustaz akan tanya bacaan terkini anak-anak. Jadi teruskan mengaji. Mengaji boleh depan ibu ayah, mana yang Iqra boleh ngaji. Kalau tak ada orang yang nak ajar boleh tengok kat YouTube. Okey, kat YouTube cari bacaan Iqra. Ikut saja. Okey, kalau yang baca Quran teruskan. Okey, jangan tinggalkan sebab mana nanti kalau kita sempat kita buat kelas tasmik lah. Kelas tasmik online insya-Allah. Mudah-mudahan semua diberi kelapangan lah insya-Allah. Okey, itu sahaja. Oh, dah keluar dah semua muka. Muka saya tak ada Sekejap Okey, Ustaz ada sikit nak tambah sebelum kita akhiri? Okey, Ustaz pun gitu juga. Sembahyang dengan baca Quran jangan tinggal dan bantulah ibu bapa, mak bapak mana yang ada.
Jadi selamat bercuti dan tamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Oh Okey. iyalah, betul. Selamat semua. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Alhamdulillah kita dapat belajar pada hari ini. Terima kasih pada Ustaz Syida, Ustaz Mazan atas perkongsian ilmu pada hari ini yang sangat-sangat kata detail. Okey. Baik anak-anak, tugasan akan diberi dalam grup sarana. Okey, kamu boleh jawab soalan dalam Google Form. Saya harap kamu dapat siapkan segala tugasan yang diberi, terutama video cabaran. Okey. Sebab kita nak campurkan markah untuk dapatkan TP yang terbaik untuk kamu semua. Okey, harap kerjasama yang terbaik. Okey, rasanya setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah minta maaf atas segala kesalahan, kekurangan atau kesilapan sepanjang kita belajar pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa amalkan apa yang kita dah dapat ilmu pada hari ini. InsyaAllah iman kita akan jadi semakin mantap. Okey, jangan keluar dulu, kita ambil gambar ramai-ramai. Okey, semua boleh buka kamera. Ustazah pilih mood. Okey. Ni semua masuk tak? Ada tak yang tak masuk? Okey, semua buka je ni. Buka kamera. Ustazah ambil. Ada background lagi tak? Okey, semua dah masuk? Ustaz ada Ustaz? Mana Ustaz? Okey, okey. Tak nampak Ustaz. Ada. Ada tengah-tengah. Kecil kita. Okey, senyum. Okey. Kita Bye. besarkan. Okay, 1, 2. Okey. Okay, kita buka sekejap Kita ambil gambar sekejap. Mana lagi yang mood dia? Oh, chances. Okey. Yang gelap sikit. Okey. Okay, senyum. Okay, saya guna kamera sekejap. Okay, senyum 1, 2. Okey. Baik, rasanya itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima semua. kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Cakap Maya, terima kasih. Apa tu? Okey, terima kasih. Syida nak tak tekan lift ke? Boleh akak tekan je, tak apa. Nanti kita end sekali. Okey. Thank Terima kasih you. Kak. Terima kasih Syida, terima kasih. Sorry baru sempat tengok slide. Tak apa. Okey. Okey. Assalamualaikum. Selamat Raya. Terima kasih batin.